merungkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian tawaran kerajaan, ikuti wacana siasat setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali kita bersiaran pada malam ini dalam program Wacana Siasah, anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah yang dapat diikuti melalui siaran Facebook Live Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah dan juga radio online Hijau FM. Apa khabar para penonton yang berada di dalam program kita pada malam ini? Mudah-mudahan kami mendoakan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Kembali kita bersiaran pada malam ini dengan satu topik yang sangat menarik yang akan kita kupaskan dan kita bicarakan, khusus untuk anak-anak muda kita di luar sana. Sebelum kita melanjutkan proses perbincangan dan wacana kita pada malam ini, elok dan baiknya adalah untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk kita sama-sama share, like dan komen di ruangan komen yang telah disediakan, dan kita share program wacana kita pada malam ini agar dapat ditonton dan juga dapat diikuti oleh kawan-kawan dan kenalan kita yang berada di luar sana, kerana rugi dan juga kita tidak dapat untuk mendapat maklumat dan info-info berkaitan apa yang kita akan bicarakan pada malam ini. Jadi untuk itu saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana untuk kita share dan kita komen di ruangan yang telah disediakan. Mudah-mudahan program kita pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah bersama dengan kita pada malam ini seorang tokoh anak muda yang tidak asing lagi di dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Beliau yang saya maksudkan ialah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizat bin Zakaria, Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat no? Alhamdulillah. Saya agak Ustaz pada malam ni berkot dan berkopiah atau bersongkok hitam pada malam ni. Alhamdulillah. Inilah gambaran seorang pemuda harapan dan juga seorang pemimpin masa hadapan yang insya-Allah akan memimpin kita semua pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, eloklah saya memperkenalkan dahulu siapakah Al-Fadhil Ustaz Aizat Zakaria yang bersama dengan kita pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz merupakan asal orang Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kini menetap di Guak Cempedak, Kedah. Ustaz Aizat mendapat pendidikan sarjana muda Usuluddin di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ataupun UNISYAM. Mungkin pada waktu itu masih lagi College Universiti Insaniah. College Universiti Insaniah. Ya, masih College Universiti Insaniah. Dan juga Fadhil Ustaz Aizat memiliki sijil bahasa Arab daripada Damaskus, Syria. Kini Ustaz Aizat merupakan pengarah Yayasan Islam Dakwah Islamiah Malaysia ataupun YADIM di negeri Kedah, dan jawatan yang disandang oleh Fadhil Ustaz Aizat pada ketika ini adalah merupakan Bendahari Dewan Pemuda PAS Malaysia, Ketua Sektor Pendidikan dan Pengarah Jabatan Pendidikan Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, dan juga merupakan Ketua Penerangan PAS Kawasan Jerai. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, ginilah anak muda yang akan menjadi pemimpin masa hadapan dan diberikan tanggungjawab yang pelbagai di pelbagai peringkat, dan insya-Allah beliau merupakan orang yang sangat sesuai yang kita tampilkan pada malam ini untuk kita membicarakan dan kita mengupas satu topik yang berkaitan dengan undi 18 tahun. Saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana tertanya-tanya apakah yang kita gambarkan ataupun kita nak faham mengenai dengan undi 18 tahun. Dan insya-Allah topik pada malam ini kita akan mengupas berkenaan dengan undi 18. Apa kata geng muda kita. Sebab itulah kita bawakan Fadhil Ustaz Aizat bersama kita pada malam ini untuk mengupas kepada kita berkenaan dengan keputusan ataupun apa yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk mengundi pada usia 18 tahun. Kalau kita lihat sebelum daripada ini umur yang
minimum untuk mengundi adalah 21 tahun. Tetapi bermula pada tahun hadapan insya-Allah kerajaan akan memperkenalkan undi 18 tahun. Jadi banyaklah cakap-cakap, banyaklah pandangan-pandangan yang kita katakan berlega di sekitar masyarakat di bawah sana berkenaan dengan undi 18 tahun ini, dan alangkah baik dan eloknya untuk kita faham apakah yang dimaksudkan ataupun bagaimanakah konsep undi 18 tahun yang telah diperkenalkan oleh kerajaan pada hari ini. Baik, Fadil Ustaz, bolehkah kalau kata Ustaz terangkan kepada kita pada malam ini berkenaan dengan konsep undi 18 yang telah diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia? Silakan Fadil Ustaz. Terima kasih kepada saudara Abdul Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator Saudara Abdul Syafiq dan pihak penganjur yang sudi menjemput saya mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah pada malam ni untuk kita mengupas satu tajuk dalam wacana siasah pada malam ni, iaitu berkaitan dengan undi 18. Saudara Moderator, undi 18 ni memang sekarang trending. Di mana-mana pun orang bicara tentang undi 18. Sebenarnya kalau kita tengok, banyak dah negara-negara di dunia ni telah pun melaksanakan undi 18. Hanya tinggal beberapa negara sahaja lagi yang masih belum. Itu pun dalam proses untuk melaksanakan undi 18. Dan alhamdulillah, negara kita Malaysia, kita bersama dengan negara-negara yang lain turut sama untuk memberikan hak dan pengiktirafan kepada anak muda ni untuk mengundi dalam pilihan raya. Jadi kalau tengok sejarah di Malaysia ni panjang dah, perbahasan dan juga diskusi yang kita lakukan untuk memberikan hak kepada anak muda ni untuk menjadi pengundi dalam PRU, dalam pilihan raya yang diadakan. Cuma perkara ni dapat direalisasikan sebab benda ni berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan perlembagaan. Alhamdulillah, dapat direalisasikan pada persidangan kali kedua, penggal kedua, Parlimen ke-14. Alhamdulillah, hasil daripada perbincangan, hasil daripada diskusi pelbagai pihak, kita sedia maklum bahawa nak gubal perlembagaan ni, nak pindah perlembagaan bukan benda yang mudah. Betul. Kan? Tambah pula kerajaan pada waktu itu berkata harapan tak mempunyai majoriti yang besar, tak mempunyai two-third majoriti. Jadi terpaksalah berunding, berbincang, berbagai tawaran diberikan, kesepahaman. Alhamdulillah, hasil daripada engagement daripada pihak pemangkang dan kerajaan, usul ni, RU ni berjaya dipindah di Parlimen pada waktu itu. Alhamdulillah, ini satu sejarah bagaimana kesepakatan yang dilakukan oleh parti-parti kerajaan dan pemangkang, walaupun pada waktu PH yang memerintah, menterinya adalah Syed Saddiq. Beliau pada waktu itu berjaya untuk menghimpunkan rakan-rakan beliau dan parti-parti politik ni untuk sokong. Dan anak-anak muda inilah yang memberikan keyakinan kepada ayah-ayah kita di peringkat pusat untuk sama-sama memberi sokongan kepada undi 18 ni. Alhamdulillah. Jadi sejarah berlaku di Malaysia pada waktu itu, dan bukan setakat diluluskan dalam sebab dibahaskan di Dewan Rakyat, apabila ke Parlimen Dewan Negara pula, alhamdulillah diluluskan sebulat suara 2/3 majoriti. Ini satu sejarah. Tak pernah lagi lah mana ada undang-undang yang diluluskan dengan sebulat suara macam tu. Jadi ini adalah satu basis yang jelas diberikan oleh pemimpin kita pada hari ini, bahawa pemimpin kita hari ini sangat menyokong supaya Malaysia mengamalkan ataupun melaksanakan undi 18. Jadi start dari itu, maka bola diberikan kepada SPR lah. Dan bila dah Parlimen, pihak berkuasa undang-undang telah memuluskan, maka diberikan peranan kepada Kabinet, berikan peranan kepada SPR untuk menjalankan segala usaha untuk melaksanakan undi 18. Dan alhamdulillah, yang terbaru kita dapat maklumat
Menteri yang jaga hal ehwal undang-undang di Malaysia ni, Datuk Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar, telah membuat satu kenyataan di Parlimen sebelum ni dan juga kenyataan umum bahawa kita ke arah tu, ke arah untuk merealisasikan. Walaupun sebelum ni dia kata macam-macam lah untuk tangguh dan sebagainya, tapi kerajaan committed untuk melaksanakan Undi 18 itu, dan insya-Allah hujung tahun ini selesailah isu-isu teknikal dan sebagainya, akan dimulakan pada selewat-lewatnya bulan Februari 2022. Ini satu kejayaan besar. Kita memberikan satu hak, satu kepercayaan kepada orang muda, kan? Orang muda untuk memilih pemimpin yang mereka hendak. Di umur 18 ni pun kita anggap sudah tiba masanya. Dan kalau kita tengok UN, United Nations Convention of Human Rights ni, katakan child human right ni, kanak-kanak, hak asasi kanak-kanak ni, telah memberikan satu definisi bahawa umur 18 tu dah pun matang untuk membuat keputusan memilih siapakah yang akan memimpin negara ini. Jadi satu resolusi di peringkat UN, dan juga kita nak duduk setaraf dengan negara-negara yang lain di dunia ini untuk memberikan pengiktirafan kepada anak muda 18 tahun. Jadi kalau tengok sejarah Islam pun, Tuan Moderator, Rasulullah SAW seorang pemimpin yang berpandangan jauh juga telah memberikan kepercayaan, dan beliau baginda pun pernah melantik seorang panglima perang berusia 18 tahun. Kata silap nama dia Usamah bin Zaid. Betul ya mesti? Lebih kurang itulah. Sahabat Nabi. Usamah bin Zaid. Ketika itu baru usia 18 tahun. Kan? Nabi ada anak angkat nama Zaid bin Harisah. Anak pada Zaid bin Harisah itu Usamah bin Zaid. Dilantik oleh Rasulullah menjadi ketua atau panglima angkatan tentera pada usia beliau ketika itu 18 tahun. Walaupun di sana di bawah pemerintahan Usamah bin Zaid itu ada tokoh-tokoh besar dalam pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi mereka ini memberikan kepercayaan kepada anak muda ni untuk memimpin mereka. Kalau kita ni bayangkanlah orang yang berusia ni nak bagi anak muda pimpin, payah. Tapi bagaimana tarbiyah Rasulullah SAW berjaya untuk memastikan walaupun tokoh-tokoh besar, bakal khalifah pun boleh duduk di bawah arahan arahan panglima yang bernama bernama Usamah bin Zaid. Umur 18. Jadi bukan kita lah yang memulakan proses. Kita hanya baru nak bagi kuasa untuk mengundi. Nabi dah lantik jadi ketua dah. Nabi dah lantik dah anak ketua muda perang, jadi ketua perang. Ketua perang pada usia 18 tahun. Jadi Nabi berpandangan sangat jauh mendahului apa yang dibincangkan pada hari ini. Jadi saya rasa wajarlah untuk kita hari ini sama-sama menyokong aspirasi yang dibuat oleh pihak kerajaan ini untuk membenarkan anak-anak kita yang berusia 18 tahun ni mengundi. Dan bukan sekadar membenarkan mereka untuk mengundi, bahkan RUU ni datang bersekali dengan dipanggil automatik, daftar pilih secara automatik. Kita pun sedang bahawa lebih kurang 4 juta ini rekod ataupun data yang diberikan, lebih kurang 4 juta orang yang layak, yang layak untuk mengundi di Malaysia ni tak daftar sebagai pemilih. Allah, besar tu jumlah tu. Lebih kurang 4 juta lebih lah yang tak pilih. Kalau kita rasa RUU ni diduduskan di 18 sekali dengan undi automatik, mampu untuk menyelesaikan isu anak muda ataupun golongan, walaupun ada yang bukan lagi muda, umur 40 ada juga yang boleh daftar sebagai mengundi. Jadi alhamdulillah lah, jadi ini satu era baru, dimensi baru dalam perjuangan negara kita untuk menjadi negara yang maju di masa akan datang, insya-Allah. Jadi itulah konsep Undi 18 yang sedang diperkenalkan oleh negara kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari sudut apa yang telah dikongsikan ataupun dikupaskan oleh Fadil Ustaz Aizat kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan konsep Undi 18 ni, saya lihat yang sangat menarik ialah apabila sesuatu yang nak dibuat di dalam apa sahaja lapangan, apa sahaja benda yang kita cakap, sama ada soal kenegaraan, soal politik, soal ekonomi,
Tapi model yang kita ambil itu mesti datang daripada apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi Al-Fadhil Ustaz telah menceritakan kepada kita tentang seorang panglima angkatan tentera yang dilantik untuk mengetuai ketenteraan ini, menggunakan satu pasukan untuk berlawan dengan musuh Islam ini, masih berusia 18 tahun. Maksudnya masih lagi muda lah. Kalau kita pada hari ni 18 ni baru nak masuk universiti kan? Kan? Mungkin panglima tentera kita ni orang kata berusia 50-an ke atas lah. Baru kita boleh sampai tahap panglima tersebut. Tapi itu yang digambarkan ataupun ditunjukkan oleh baginda Rasul ni sebagai satu panduan yang sangat jauh ke depan. Dan kalau kita lihat pada hari ini, kalau orang bercakap soal kerelevanan Undi 18 ni, saya rasa benda itu adalah benda yang tidak, orang kata apa, tidak tepat. Kalau nak diikutkan atau nak dibandingkan dengan apa yang telah ditonjolkan oleh baginda Rasul. Jadi kalau kita lihat daripada situ, Al-Fadhil Ustaz, apakah kepentingan ataupun kalau kita lihat apakah undi 18 ini dia sangat penting kepada anak muda. Sebab tadi Ustaz sebut ada 4 juta lagi anak-anak muda, termasuk juga golongan yang mungkin sudah berusia yang masih belum menjadi pemilih. Dan kenapakah undi 18 ini dia sangat penting kepada anak muda, khususnya anak muda yang saya rasakan berbangsa Melayu. Sebab kalau kita lihat dari sudut peratusan pengundi yang mendaftar sebelum beranilah, kalau kita lihat yang perlu mendaftar secara walk-in, yang perlu mendaftar dengan ejen pemilih dan sebagainya, kalau kita lihat kata-katanya golongan anak muda yang bukan Melayu. Di manakah golongan anak muda Melayu ini, dan bagaimanakah Ustaz melihat undi 18 secara automatik yang akan dilaksanakan ini sangat penting kepada anak-anak muda Melayu kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saudara Abdul Syafiq. Jadi yang pertama sekali, seperti mana kita bincang tadi, ada 4.2 juta. 4.2 juta pengundi ataupun warga negara Malaysia yang layak menjadi pengundi tapi tidak berdaftar sebagai pengundi. Ini isunya. 4.2 juta tu. Kan? Jadi isu ni dibincangkan panjang, tentang kekurangan kesedaran politik di kalangan warga negara Malaysia. Jadi kita melihat dengan berjayanya diluluskan RUU ni dan jadi pun satu akta, mampu untuk menyelesaikan isu ni, mampu untuk menyelesaikan isu warga negara Malaysia yang tak berdaftar sebagai pemilih. Bila automatik 18 tahun akan jadi pemilih dan boleh mengundi. Sebab kita tengok alasan yang diberikan oleh orang yang tak daftar memilih ni terlalu simple, terlalu remeh. Tak sempat, sibuk kan, jadi alasan tak mau terlibat dengan politik, macam-macam lah alasan-alasan yang kita rasa tak boleh diterima sebagai warga negara Malaysia yang baik ini. Jadi kita setujulah dengan pendaftaran secara automatik itu untuk menyelesaikan isu 4.2 juta. Dan saudara moderator, kita sedia maklum bila unjuran yang dibuat menunjukkan apabila berlakunya automatik undi ini dan juga 18 tahun ni, kita akan berhadapan dengan penambahan undi sebanyak 5.8 juta. Ramai. 5.8 juta tu ramai. Jadi satu penambahan yang sangat banyak. Jadi benda cabaran yang hebatlah kepada kita. Jadi undi 18 ni penting. Yang pertama saya sebut tadi untuk menyelesaikan isu 4.2 juta yang tak daftar sebagai pemilih. Yang kedua, kita melihat bahawa ini bila jumlah yang banyak ni 5.8 juta ni merupakan kingmaker. Ni kingmaker ni. Inilah kingmaker sebenar. Sehari dua ni kita duk dengar cakap kingmaker ni bukan kingmaker. Ni anak muda nak jadi kingmaker, insya-Allah. Bertambah pengundi ni jadi kingmaker, dan parti-parti politik pun tak boleh pandang ringan kepada anak muda ni. Jadi segala dasar pendekatan apa yang nak dibuat oleh pihak kerajaan, pengubah undang-undang pada hari ini, pembuat dasar dan sebagainya akan kena melihat tentang isu anak muda. Jadi itu penting tu. Bila anak muda pegang sebagai kingmaker ni, mereka terpaksa memerhatikan apakah isu yang diinginkan oleh anak muda. Dan kita lihat telah ada pun beberapa parti-parti politik hari ini yang telah pun membincangkan isu ni. Dan bukan setakat tu, dulu disebut 20%, 30%, tapi hari ini kita lihat banyak parti-parti politik yang telah pun memposisikan
anak-anak muda ni untuk menjadi calon dalam pilihan raya. Menjadi calon dalam pilihan raya. Kita hanya sebut dulu ada dah yang dah jadi calon pilihan raya dan menang. Dan apabila anak muda sendiri yang menjadi pemimpin, terlihat banyak dasar-dasar yang mesra pemuda. Mesra anak muda telah digubah oleh pihak kerajaan sebab ini adalah keymaker. Jadi penting. Dan kita pun nak lihat pemuda-pemuda kita ni dia berfikiran matang, dan juga mampu diberikan kepercayaan untuk menggalas mentadbir negara ini. Jadi saya rasa pentinglah. Sebab itu bukan sekadar Uni 18, bukan sekadar automatik bagi pemilih, termasuk juga kena gubal undang-undang untuk membenarkan anak muda 18 tahun boleh menjadi calon dalam pilihan raya. Cuma mungkin ada kebimbangan, tapi kita rasa benda yang belum berlaku kita boleh bimbang. Tak apa, kita insya-Allah dengan kekuatan sistem pendidikan yang ada pada hari ini, kita tak kekurangan anak-anak muda yang berkualiti, yang berkaliber. Nah, kita melihat bagaimana sejarah Islam pun bukan setakat sahabat yang bernama Osman bin Zaid dilantik oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana tokoh yang hebat Sultan Muhammad Al-Fatih. Hasil tarbiyah daripada guru-guru, tarbiyah daripada para alim ulama, mampu untuk menjadi pemimpin yang hebat. Diangkat, tak silap, diangkat menjadi khalifah pada umur 18 dan memimpin untuk buka kota Konstantinopel pada umur 23 tahun. Ini satu contoh yang hebat lah. Kenapa kita perlu melihat pada yang gagal, kenapa tak lihat pada yang jaya? Yang berjaya, betul. Jadi saya rasa sangat pentinglah untuk Malaysia mendapat pengiktirafan tu. Pengiktirafan sebagai sebuah negara yang mengiktiraf hak kepada anak muda ni dan mampu untuk menjadikan anak muda kita ni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan tokoh-tokoh pemuda yang memimpin negara dunia pada hari ini. Banyak dah kita tengok di dunia hari ini yang menjadi pemimpin negara itu orang muda. Jadi kita nak anak muda kita juga cepat matang, cepat belajar, ada pengalaman, memimpin insya-Allah. Sebab tenaga muda ni kita fahamlah, tapi benar kata-kata kita bisa dengar Presiden Soekarno pun boleh sebut kan, bagi 10 anak muda dia mampu untuk menggegarkan dunia. Tapi kalau bagi orang tua lemahlah. Jadi sebab tu bukan kita tak suka muda tak, kita yakin. Saya rasa ayah kita ni pun biasa jadi pemuda. Betul. Kan? Pemuda ni dia dengan kudrat yang ada, kekuatan fizikal, kekuatan mental, kekuatan keuangan pun yang ada. InsyaAllah kita yakin dengan bukan kita nak menafikan golongan ayah kita tak. Kita nak yang muda ni dengan kudrat yang ada untuk memimpin dibantu oleh generasi yang berusia yang berpengalaman mentadbir. Jadi insyaAllah kita yakin negara ini akan jadi negara yang muda lah apabila dipimpin oleh orang muda. Jadi itulah kepentingan dia, dan misi ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quranul Karim berkaitan dengan Ar-Rijal, pemuda-pemuda ini. Dan insya-Allah sebenarnya dalam ciri-ciri sebuah negara yang madani pun ada disebut juga tentang kepentingan anak muda, Asy-Syabab. Syabab ni anak muda yang menjadi pengisi kepada sebuah negara dengan kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, akhlak, iman dan sebagainya. InsyaAllah mampu untuk membina tamadun yang hebat, insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita yakin dan percaya bahawa insyaAllah dengan pendekatan yang telah dibuat ataupun telah diperkenalkan oleh kerajaan dengan begitu serius dan beraninya untuk merubah satu keadaan yang mungkin pada ketika dulu anak muda, khususnya anak-anak muda yang berada di universiti banyak bangkit untuk menyuarakan hak dan kepentingan anak-anak muda pada ketika itu. Tapi pada hari ini kerajaan telah membuka satu ruang yang baru, telah membuka satu ruang yang luas kepada anak muda untuk anak muda itu memposisikan diri mereka dalam melalui proses demokrasi negara kita melalui pilihan raya. Dan saya yakin dan percaya bahawa dengan usaha yang baik ini, anak-anak muda akan lebih ke hadapan dan anak-anak muda akan lebih terdedah dengan bagaimana untuk memilih pemimpin yang mereka rasakan sesuai untuk membela dan menjaga masa depan mereka itu, insyaAllah. Nampaknya perbincangan dan perkongsian kita pada malam ini sangat menarik para penonton sekalian. InsyaAllah kita akan berehat sebentar dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk mengupas lebih mendalam lagi berkenaan dengan topik yang kita sebutkan pada malam ini. Jangan ke mana-mana, tunggu, kita akan kembali sebentar lagi.
menyukai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian tawaran kerajaan, ikuti Wacana Siasah setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Kembali kita bersiaran pada malam ini dalam Wacana Siasah, anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah yang disiarkan melalui Facebook Live Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah dan TV PAS Kedah, juga dapat diikuti melalui siaran radio online Hijau FM. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton, tuan-tuan dan puan dan sahabat-sahabat yang masih sudi untuk bersama dengan program Wacana Siasah kita pada malam ini. Sebelum saya meneruskan ataupun sebelum kita mengupas dengan lebih mendalam berkenaan dengan tajuk Undi 18, apa kata anak muda ini? Jadi untuk itu saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat, para penonton yang menyaksikan program wacana kita pada malam ini untuk kita share, kita kongsi, kita like dan komen di ruangan yang telah disediakan di dalam Facebook kita masing-masing untuk kita menghangat dan merancakkan lagi program wacana kita pada malam ini. Sebelum kita berhenti rehat seketika sebentar tadi, kita telah mendengar kupasan ataupun telah melihat bagaimana konsep Undi 18 yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kepada kita pada hari ini dan menjadi satu perkara dan dimensi baru kepada anak muda itu sendiri. Dan sebagai Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, sudah pastilah Dewan Pemuda merupakan sayap yang dekat dengan anak muda. Bagaimana Ustaz melihat peranan yang dimainkan oleh Dewan Pemuda dalam usaha untuk memastikan supaya kesedaran ataupun kesedaran mengundi 18 tahun ini benar-benar serius dan menjadi satu benda yang menjadi orang kata apa, menurun sehingga ke pemuda-pemuda yang kita berada di bawah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Syafiq selaku moderator pada malam ini. Para penonton sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, memang Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah ini kita menyokong usaha yang digerakkan oleh pimpinan-pimpinan kita di peringkat atasan untuk menjayakan agenda Undi 18 ini. Dan Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah baru-baru ini pun saya diminta untuk menjadi wakil, mewakili Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah untuk membahaskan isu ni. Membahaskan isu Undi 18 ni di Convention PAS Kedah sebelum muktamar yang lalu. Saya jadi pembahas dan saya telah membentangkan beberapa pandangan yang mewakili Dewan Pemuda tentang kepentingan Undi 18 ini. Dan Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah sangat serius dalam bab ini sehingga kita mengusulkan untuk supaya Amirah ni diwujudkan tuan Dewan. Tapi semua mungkin ada masalah teknikal, kita serahkan kepada kebijaksanaan Dewan Muslimat untuk menguruskan. Cuma kita anggap penting. Sebab itu kita di dalam milenial, kita pun tubuh satu unit di bawah Jabatan Pilihan Raya Milenial dan kita ada satu sekretariat pengundi muda di peringkat pusat yang dalam tu ada ulama muda, muslimat muda dan pemuda sendiri yang kita akan gemblengkan untuk fokus kita bincang tentang isu undi anak muda. Dan Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah ini dia sentiasa kita, yang pertama sekali komposisi exco yang ada dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah tu kita dalam proses untuk meremajakan ya. Jadi banyak anak-anak muda yang baru ni, yang baru habis pimpinan-pimpinan mahasiswa kan, yang kita melihat ada bakat, ada talent yang ada ni, kita serapkan dalam exco Dewan Pemuda PAS Negeri. Bukan setakat negeri, di peringkat pusat pun ramai tokoh-tokoh anak muda ni yang kita masukkan lantik sebagai exco untuk kita menunjukkan bahawa kita tidak kekurangan tokoh-tokoh hebat
yang boleh menjadi pemimpin pada masa akan datang, insya-Allah. Itu yang pertama. Ustaz lah yang diletakkan di peringkat pusat tu lah. Ya. Tapi kita pun Saudara Syafiq anggap bahawa banyak lagi pemuda-pemuda yang ada di luar ni yang kita boleh tonjolkan, kita boleh lantik. Dan kita lantik awal ni sebagai pelapis pada kita. Sebab kita, bila kita meninggalkan Dewan Pemuda nanti, ada barisan pemuda yang mempunyai kompetensi untuk memimpin anak muda satu hari nanti, insya-Allah. Itu yang pertama. Kita memberikan ruang, memposisikan mereka untuk berada di tempat yang penting di dalam parti. Jadi kita bagi ruang dalam parti kita. Yang kedua, berkenaan dengan program-program yang kita lakukan. Alhamdulillah, bila kita ada anak muda, jadi program-program ke arah kepemudaan pun kita hari ini kita rancang dan kita laksanakan. Program-program santai bersama dengan anak muda, program-program diskusi, kita mendengar suara anak muda, berjumpa dengan anak muda di bawah, mendengar apa keluhan, apa isu-isu yang kita bangkitkan. Alhamdulillah, kita isu-isu berkaitan dengan anak muda ni kita telah salurkan kepada pimpinan kita di peringkat negeri dan di peringkat persekutuan, dan telah pun disentuh secara khusus di dalam bajet, di dalam perancangan setahun, perancangan 5 tahun dan perancangan jangka panjang Malaysia untuk agenda memperkasakan anak muda di Malaysia ini. Jadi itu usaha yang kita lakukan, masuklah untuk memberikan kesedaran kepada anak muda ini. Kita pun sudah maklum bahawa kadang-kadang anak muda ni banyak yang tak mau terlibat dengan politik. Betul. Jadi rasanya satu cabaran yang baik. Jadi kita memberikan pendedahan tentang bagaimana pentingnya untuk anak muda ni terlibat dalam dunia politik. Sebab kita pun biasa dengar bahawa ada seorang ulama pernah sebut, orang Islam yang tidak mempedulikan tentang urusan pemerintahan, mereka akan diperintah oleh orang Islam yang boleh pemerintah yang tak peduli kat Islam. Jadi ini kita faham bahawa penting untuk kita pastikan anak muda, utamanya anak muda Melayu Islam ini yang mempunyai kuasa untuk menentukan pemimpin, memilih pemimpin yang menjadi pengundi, memilih pemimpin yang baik untuk menentukan kehidupan, menentukan masa depan negara pada satu hari nanti. Kita tak mau apabila anak muda ini tidak menggunakan kuasa yang ada, tak memilih jalan demokrasi tetapi memilih cara lain. Ini bahaya. Fungsi bahaya. Benda itu, kalau mereka anak muda ni rasa muak, rasa tak suka pada politik, mereka memilih jalan yang lain. Memilih jalan raya, kan? Memilih cara tidak sihat. Tak sihat dalam menunjukkan emosi mereka sebagai anak muda. Kita faham bahawa anak muda ni penuh dengan idealisme, penuh dengan aksi-aksi yang ialah anak muda biasa. Tapi kita nak anak muda ini menyalurkan idealisme, menyalurkan tenaga tu ke jalan yang benar, jalan yang betul, menggunakan ruang demokrasi, sistem demokrasi dan raja berperangkat yang ada di Malaysia pada hari ini. Jadi kita nak didik mahasiswa tu, mendidik anak muda ni ke arah yang betul, bukan terpengaruh dengan emosi, pengaruh dengan pengaruh-pengaruh dalam medsos media sosial. Dan kita pun hari ini nak didik dan kita supaya menggunakan medsos ini ke arah yang baik, ke arah yang positif. Tak salah. TikTok tak salah. Facebook, Instagram, semua tak salah. Cuma bagaimana kita menggunakan media-media itu. Jadi kalau kita menggunakan cara yang betul, insya-Allah ini menjadi satu medium dakwah baru untuk melahirkan anak muda yang hebat. Jadi antara usaha yang dilakukan oleh pemuda negeri, sampai kita meletakkan, memposisikan cara anak muda. Yang kedua, kita mendengar keluhan dan pandangan dan kita angkat suara-suara itu ke peringkat yang lebih tinggi, dan juga kita menyediakan program-program AKP, Akademi Kepimpinan Pemuda, untuk kita melatih. Kita melatih anak-anak muda ini untuk mengisi mereka ini dengan ilmu dan kemahiran untuk menjadi pemimpin. Bukan kita cakap saja, kita latih anak-anak muda ini, insya-Allah. Kemudian kita program-program kita buat bersama dengan anak muda untuk memberikan kesedaran berpolitik kepada anak muda ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan program-program inilah yang akan mampu untuk menarik sokongan anak muda kepada kita, dan kita
hari ni pun pimpinan pemuda pun saya sendiri pun baru ni turun pergi stadium. Ya. Sebelum ni kita jarang stadium, tapi kita dah lah dengan pakai jersey kita pergi stadium untuk menunjukkan kita bersama dengan anak muda pada hari ni. Dan kita faham anak muda hari ni pun dekat mereka ni dengan media sosial. Betul. Jadi kita pun berbincang dalam retreat kita untuk kita memperkasakan kita punya media sosial kita untuk kita nampak lebih mesra dengan anak muda. InsyaAllah kita yakin anak muda ni kalau sekiranya mereka mendapat maklumat yang betul, yang tepat, mereka mampu untuk buat pertimbangan yang baik, memilih pemimpin yang baik, yang hebat untuk menjadi pemimpin mereka pada satu hari nanti. Cuma isu sekarang ni mungkin tak dapat maklumat yang benar. Jadi insyaAllah engagement libat urus dengan pemuda ni perlu dibanyakkan untuk mereka dapat maklumat yang benar berkaitan dengan parti. Jadi insyaAllah ni peranan yang diberikan oleh Dewan Pemuda, diberikan oleh pimpinan parti pada Dewan Pemuda. InsyaAllah sesi ini kita usaha untuk mendekati pemuda, memberikan maklumat yang benar untuk mereka memberi sokongan kepada Parti Islam Malaysia, insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat para penonton sekalian, bagaimana usaha-usaha yang telah digerakkan oleh Dewan Pemuda dengan begitu baik sekali menyusun untuk memastikan supaya peranan anak muda dan pemuda itu diposisikan di peringkat dewan, dan juga suara mereka itu dibawa bukan hanya di peringkat negeri, dibawa juga ke peringkat persekutuan, supaya di peringkat persekutuan pemimpin ataupun orang kata pembuat dasar di peringkat persekutuan tadi boleh melakukan ataupun mendengar apa yang disuarakan di peringkat bawah ni, dan akhirnya membuat suatu kita katakan pendekatan untuk memastikan supaya masa depan dan tanggungjawab yang seharusnya diberikan kepada anak-anak muda ini dapat ditunaikan dengan sebaik mungkin. Cuma apa yang menarik pada hari ini, Ustaz, kalau kita lihat ada cakap-cakap ataupun ada suara-suara daripada sebahagian ahli masyarakat di bawah sana mengatakan bahawa apabila kerajaan memperkenalkan undi 18 tahun ini, pada mereka sebahagian daripada pandangan yang nakal bagi saya kepada anak-anak muda yang berusia 18 tahun ini, mereka mengatakan bahawa anak-anak muda ini tidak begitu matang, masih belum sesuai lagi untuk mereka memilih kerajaan ataupun memilih pemimpin dalam pilihan raya ke-15 nanti. Jadi adakah Ustaz bersetuju dengan pandangan ini, ataupun bagaimana Ustaz melihat pandangan sebegini mungkin boleh orang kata apa, boleh diatasi ataupun boleh ada suatu sudut pandang lain yang sesuai kenapa 18 tahun ini ia adalah satu keputusan yang relevan yang dibuat oleh kerajaan, dan apabila mereka mengatakan begini, maka dia akan boleh mencipta satu stigma kepada anak muda, yang mana anak muda ni adalah orang yang begitu bercita-cita, yang begitu ingin menghendakkan apa yang mereka lakukan tertunai, dan sewajarnya melalui proses demokrasi inilah apa yang nak disuarakan anak muda itu didengari dan dilaksanakan oleh kerajaan. Tapi apabila ada pandangan-pandangan sinis yang sebegini, akan menyebabkan keadaan itu menyebabkan mereka akan ada suatu allergic kepada menyebut soal politik ataupun soal pemilihan pemimpin melalui proses pilihan raya. Jadi adakah Ustaz bersetuju dengan pandangan sebahagian ahli masyarakat di bawah sana berkenaan dengan undi 18 tahun ini dan first time voters yang mereka katakan bahawa mereka ini belum matang ataupun tidak bijak dalam memilih pemimpin nanti? Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Tuan Moderator, tuan-tuan penonton sekalian. Memanglah kita tak nafikan setiap perkara baru yang kita perkenalkan di mana-mana negara, di mana-mana tempat sekalipun akan ada pro and con. Ada cadangan yang menyokong, ada yang menentang. Benda lumrah biasa. Cuma kita kena melihat kepada perkara yang positif. Kita bincang tadi tentang betapa perlu dan positifnya anak-anak muda 18 tahun ini diberikan peluang memilih. Diberikan peluang untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin mereka. Kita tak nafikan mesti ada. Sebahagian anak muda yang masih berada dalam kelompok yang dikategorikan sebagai belum matang. Ini kita tak boleh nak nafikan, memang ada. Cuma ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab sebagai pemimpin sedia ada, pemimpin anak muda yang sedia ada,
bagaimana kita nak menganggap ini sebagai satu cabaran yang kita kena atasi, yang kita kena hadapi. Ya, bila kita ada yang ada tidak matang, okey, bagaimana kita nak atasi golongan ini? Ya. Inilah tanggungjawab kita. Memang kalau semua dah beranak-beranak, semua dah matang dah, tak boleh je, memang perlukan usaha kita. Usaha yang keras yang kita kena lakukan untuk memastikan anak muda yang tak matang ni, yalah, yang duk main basikal lajak lagi muda dah kan. Basikal lajak, maybe duk merempit di atas jalan raya lagi, yang baru habis mengaji. Ada setengah orang bagi satu stigma, kata masih lagi tidur makit lewat lagi kan, gerak sembahyang lagi. Jadi benda ni biasa. Kita sebagai sebagai kalau kata kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kita pun ada anak-anak kan di peringkat umur 18 tahun. Inilah cabaran kita. Cabaran yang belum matang inilah menjadi cabaran kita untuk memberikan ilmu, memberikan tarbiyah dan kefahaman kepada mereka, bentuk fikrah yang jelas kepada mereka tentang kepentingan mereka menyertai politik sebagai pemilih. Ini sebagai proses. Dan kita tengok bagaimana beberapa negara di dunia ni, contohnya saya boleh sebut, saya terbaca satu artikel, negara Australia. Negara Australia sebagainya adalah negara-negara di Eropah. Ini tengok negara yang non-muslim. Daripada sekolah rendah lagi pun dah dilatih, dah dididik sebagai pemilih. Kita pun hari ni pun memang ada setiap hari kita memilih. Cuma mendidik mereka untuk memilih apa tu, dan memilih ni sebagai akan menentukan masa depan. Apa yang kita pilih hari ni, itu yang kita akan dapat. Jadi proses daripada sekolah rendah lagi kita mulakan. Jadi semua pihak perlu menggembling satu usaha ke arah untuk memberikan pendidikan politik sejak daripada bangku sekolah rendah lagi. Sekolah rendah dan sekolah menengah, kalau boleh pemilihan di peringkat kelas pun buat undi. Buat undi. Ajak mereka untuk mengundi. Pilih. Jangan kita bagi kuasa pada guru saja untuk buat urusan. Kita bagi ruang untuk berkempen, untuk memperkenalkan manifesto. Dan di peringkat sekolah rendah pun, di ketua kelas pun ada manifesto dia. Jadi, dan kita buat pengajaran lah. Kalau dalam masa 3 bulan seorang jadi ketua atau ketua pelajar, jadi menunjukkan manifesto, tapi kita cara nasihat itulah peranan kita untuk memastikan cabaran-cabaran yang kita bimbang, stigma tu tentang tak matang, takut nanti buat keputusan terburu-buru, buat keputusan ikut media sosial. Inilah cabaran kita. Kalau yang suka dengan media sosial tu, kita nak mengisi medsos kita hari ini dengan pengisian yang positif. Ini cabaran kita. Anak muda hari ini yang suka ber-TikTok. Betul. Moderator mungkin ada TikTok kan? Suka ber-TikTok. Ya, betul. Tapi bagaimana kita nak isi TikTok tu dengan konten yang positif. Ini cabaran kita. Jadi saya tak bersetuju lah dengan golongan yang menolak OD18 ini, yang alasan-alasan yang sebenarnya tidak ada data pun dikemukakan. Benda ni benda bersifat subjektif kan. Jadi inilah cabaran kita. Kalau ada yang tak matang, kalau ada yang kita rasa belum tiba masanya, kita bagi pendidikan, bagi ilmu. Insya-Allah perjalanan yang jauh itu bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kalau kita nak hebat, nak bersama-sama dengan dunia hari ini yang memberikan hak dan pengiktirafan kepada anak muda, kita kena mulakan sekarang, bukan masa depan. Sekarang ni kita mula, insya-Allah. Dan sebarang masalah, sebarang perkara yang berlaku sepanjang tempoh kita melaksanakan UND 18 ni, kita akan kaji, kita akan bahas dan bincang untuk buat perbaikan masa akan datang, insya-Allah. Jadi kita yakinlah dengan apa yang dibuat oleh pihak kerajaan pada hari ini, alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan yang melegakan kita lah. Kalau kita lihat ada pandangan-pandangan yang sebegini akan melemahkan semangat anak-anak muda kita untuk mereka juga turut terlibat dalam proses politik. Kerana bila kita sebut politik ni, kadang-kadang orang muda dia agak macam, dia rasa macam agak satu
orang kata satu dia jadi satu benda yang tak boleh dekat dengan depa. Dia jadi satu allergic pula. Bila sebut sebab soal politik ni, dia jadi satu benda yang allergic pula kepada kita semua pada anak muda lah, khususnya pada hari ini. Dan kalau kita lihat Ustaz, bila kita bercakap soal Undi 18 ni, sudah saya yakin dan percaya bahawa kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di luar sana, para penonton ingin juga ataupun tertanya-tanya, ingin mendapatkan gambaran apakah setelah mana kita melibatkan proses hanya dalam mengundi ataupun memilih ini saja, tetapi bagaimanakah Ustaz melihat apakah yang akan dimainkan oleh kerajaan, khususnya mungkin kerajaan pada hari ini, dalam usaha memastikan supaya masa depan ataupun peluang-peluang yang baru kepada anak muda ni bukan hanya setakat memberikan peluang kepada mereka untuk terlibat dalam memilih pemimpin pada usia yang masih muda, tetapi di sana ada ruang-ruang yang diberikan kepada mereka untuk mereka meneruskan kehidupan secara baik. Kenapa saya katakan begini? Oleh kerana kalau kita lihat Ustaz, pada hari ini kita masih lagi dalam proses mengharungi cabaran melawan pandemik COVID-19. Di sana ada anak-anak muda, sebahagiannya mereka telah diberhentikan kerja, tak dapat disambung kontrak dan sebagainya. Jadi anak muda ni kalau kita lihat, mereka akan bercakap soal kehidupan, soal kerjaya, masa depan mereka. Jadi apakah mungkin dari sudut pandangan Ustaz, apa yang telah dibuat oleh kerajaan dalam usaha memastikan supaya bila mana kita memperkenalkan Undi 18 ini melibatkan anak-anak muda, tapi dalam masa sama juga kita boleh menjamin masa depan mereka dalam soal melibatkan kerjaya mereka ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Sebelum saya nak komen pasal soalan Moderator tu, saya nak sentuh sikit tadi berkaitan dengan Moderator sebut berkaitan dengan anak muda yang tak terlibat dengan politik. Ya, kita tak nafikan ada. Bukan salah politik. Siasah ni benda yang ada dalam Islam. Wakanat Bani Israel tasusumul anbiya. Bani Israel ni dipimpin oleh anak nabi-nabi. Pimpin siasah Bani Israel juga dan anak nabi-nabi. Jadi bukan isunya politik tu kotor. Ada seorang ni orang yang cuba memainkan satu gambaran yang tak elok pada politik. Dengan politik ni urusan pentadbiran, urusan untuk menguruskan suatu siasah. Khalifah pun kita ni ada siasah. Jadi urusan kenegaraan, memimpin dan sebagainya. Cuma hari ini apabila orang yang baik, anak muda yang mempunyai fikrah, mempunyai pandangan yang baik ini tak terlibat dengan politik, maka politik akan, orang-orang yang tak baik akan mengisi ruang-ruang dalam politik. Bila orang yang baik, orang yang hebat, orang alim, orang soleh tak terlibat dengan politik ini diisi oleh orang yang tak baik. Maka itulah menyebabkan hari ini kita berhadapan dengan politik yang penuh dengan fitnah, politik rasuah, salah guna kuasa, dapat melompat dan sebagainya, politik wang. Jadi inilah orang yang macam inilah yang mengisi politik. Jadi kita nak supaya anak-anak muda yang bersih ini, anak muda yang fikiran jelas ini untuk memacu negara ke negara yang baik, Baladatun Thayyibah wa Rabbun Ghafur, inilah yang mengisi ruang-ruang dalam politik ini. Jadi jangan biarkan lagi para kleptokrasi memimpin negara yang ada rasuah, yang ada isu-isu bebanan yang banyak dalam politik ni mengisi ruang-ruang itu. Kita adalah anak muda baru ni untuk menggantikan tempat mereka. Itu yang pertama kali. Jadi usaha kita kena lakukan. Dan hari ini kita lihat pihak kerajaan Malaysia hari ini, terutamanya dalam bajet 2022 yang baru diumumkan oleh Menteri Keuangan baru ni di Parlimen dalam pembentakan sisi bajet 2022, kita ada satu jamin kerja yang diberikan oleh pihak kerajaan melalui Perkeso, dan ada lebih kurang 300,000 ruang-ruang akan diberikan kepada anak muda ini untuk mengisi. Dan kita lihat dalam pakej-pakej rancangan ekonomi yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, bukan sekadar kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri pada hari ini, sebelum itu pun Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pakej-pakej rancangan stimulus package yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, rancangan 1, 2, 3 dalam tempoh pandemik itu pun banyak sekali kita lihat satu pakej-pakej yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan memberikan ruang, peluang dan memberikan skim latihan kepada para pemuda ni. Yang kita tahu kadang-kadang keluar daripada universiti kan, majikan pula lebih cenderung untuk mengambil yang dah berpengalaman kan. Jadi kita memberikan latihan melalui Perkeso, dan dana berbilion ringgit telah dikeluarkan oleh
pihak kerajaan Malaysia melalui Kementerian Sumber Manusia bagi dana yang bilion melatih, memberikan skill dan sebagainya. Ada yang dibuang pekerjaan nak masuk dalam bidang yang lain, diberikan latihan. Dan saya rasa tak ada kerajaan dah di dunia ni yang bertahap tu ambil berat berbilion ringgit untuk latihan. Dan yang hilang pekerjaan pun boleh akan dibuat satu sesi untuk kepada majikan untuk bertemu dengan pekerja ni, sesi cari kerja dan macam-macam usaha ni buat. Cuma tetap kita ni nak ataupun tidak. Kadang anak muda ni kalau ruang diberikan banyak tapi tak diberi kesedaran, jadi tak juga kan. Tapi dia kita kena gabung lah di antara tawaran diberikan oleh kerajaan dan juga usaha dan kerajinan yang ada pada anak muda tu sendiri untuk masuk dalam ruang-ruang yang diberikan. Kadang-kadang kita hari ini ramai yang suka memilih untuk makan gaji. Kita pun tahu bahawa makan gaji ni tak banyak ruang, tak tempat. Cuma kerajaan menggalakkan untuk usahawan muda, entrepreneur muda ni, anak muda ni menceburi bidang dalam usahawan. Dan hari ini bukan sekadar dalam bidang perkhidmatan, kita ada juga dalam bidang pertanian. Kita berikan ruang-ruang latihan pada anak muda ni untuk tiba dengan bidang pertanian, dalam bidang industri kreatif, dalam bidang perniagaan, pelancongan dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin dengan masuknya kita ke fasa 4 PPN ini, lagi banyak ruang, peluang dan ekonomi yang akan dibuka oleh pihak kerajaan. Dan kita yakin dengan usaha-usaha berterusan, bukan sekadar bersifat bermusim, tapi berterusan dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan. Inisiatif ini banyaklah saya tak mahu sebut, tuan boleh Google sendiri cari bagaimana kerajaan Perikatan Nasional hari ini, kerajaan keluarga Malaysia hari ini betul-betul mengambil berat berkaitan dengan isu-isu anak muda ni. Dan kita yakin inisiatif yang kita buat ni, kalau betul-betul kita uruskan dengan baik, insya-Allah anak muda di Malaysia ni mampu untuk menjadi golongan hebat pada masa akan datang, insya-Allah. Insya-Allah. Itu merupakan satu hasrat dan impian kita bersama Ustaz. Dan kalau kita lihat segala impian dan apa yang kita cita-citakan ini tidak mustahil sebenarnya untuk kita gapai dan kita laksanakan pada masa yang datang. Dan yang menariknya pada saya lah Al-Fadhil Ustaz, kalau kita lihat dalam tempoh penggar Parlimen ke-14 ni dah 3 kali kerajaan bertukar Perdana Menteri bertukar Perdana Menteri. Jadi di sana para pengundi ataupun anak-anak muda kita boleh melihat, boleh membuat penilaian, boleh melihat perbandingan yang ada pada ketiga-tiga corak kepimpinan yang ada ini. Dan pastinya saya yakin dan percaya bahawa semuanya ini bukan terjadi dengan sendirinya, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai pengundi baru, khusus kepada first time voter ni, untuk memilih dan juga untuk mencari pemimpin yang dirasakan sesuai. Dan kalau kita lihat bagaimana pengorbanan pemimpin pada hari ini dengan kita menghadapi satu cabaran yang sangat getir apabila pandemik COVID melanda negara kita ni, saya yakin dan percaya bahawa semua pihak terpaksa untuk berganding bahu, bekerjasama untuk memastikan supaya kita boleh keluar segera daripada COVID ini, cabaran yang besar ini. Tapi dalam masa sama juga kita tidak meminggirkan mana-mana pihak yang ada untuk memastikan supaya semua pihak akan dapat meneruskan kehidupan walaupun dihimpit dengan pelbagai ujian dan kesulitan akibat daripada COVID-19 ini. Jadi inilah bagaimana kerajaan begitu committed, dan juga dalam masa yang sama apabila kita sedang menghadapi tempoh COVID ini, tapi kerajaan masih lagi membuka ruang, masih lagi bercakap untuk memastikan supaya rakyat ataupun warga negara Malaysia ini hak mereka diberikan dengan sebaik mungkin apabila undi 18 ini diperkenalkan khusus kepada golongan anak-anak muda ataupun golongan belia lah yang berusia 18 tahun yang insya-Allah boleh menjadi pemilih dan juga kemungkinannya boleh menjadi calon dalam pilihan raya yang ke-15 yang akan datang. Jadi boleh Ustaz simpulkan kepada kita berkenaan dengan konsep undi 18 ataupun apa yang telah kita perkatakan pada malam ini. Mungkin ada benda-benda yang Ustaz nak simpulkan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan dalam tempoh masa lebih kurang hampir sejam ni Ustaz. Silakan. Terima kasih saudara moderator, para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, hampir sejam kita berdiskusi malam ni dan berwacana dengan tajuk yang sangat penting, iaitu tajuk dia undi 18. Jadi saya rasa negara kita dah masuk dalam satu dimensi baru, menerima satu pandangan baru untuk memberikan ruang, peluang dan hak kepada anak muda 18 tahun menjadi pemilih dan menjadi calon dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi
bila dah kerajaan buat satu usaha untuk membenarkan ini, maka kita lah pemimpin anak muda dan juga pemimpin yang ada sekarang ini, bagaimana kita nak berusaha untuk memastikan segala persiapan kita. Persiapan kita untuk berhadapan dengan undi 18 ni kita kena buat. Dia tak boleh nak serah macam tu saja. Kita kena buat sesuatu untuk yang pertama sekali kita nak memberikan kesedaran kepada anak muda. Kalau kita buat undi 18 pun tapi anak muda masih belum ada kesedaran, tak ada juga. Kita kena buat sesuatu, kita dah dapat kesan. Dia punya problem dia adalah kesedaran. Jadi kita buat sesuatu untuk memberikan kesedaran, memberikan kefahaman, memberikan fikrah yang jelas kepada anak muda. Kenapa kami perlukan undi anda? Wahai anak muda, kenapa kamu diperlukan untuk memilih pemimpin? Jadi kita akan bagi kesedaran yang jelas. Dan kita yakin dengan kefahaman yang ada kepada anak muda ini, insya-Allah segala kebimbangan yang kita bincang tadi ni tak akan berlaku. Insya-Allah. Ini peranan kita ni. Yang kedua, kita kena ada political will. Kan? Kekuatan, keazaman politik untuk buat perubahan dalam negara kita. Dan kita yakin undi 18 ni berjaya dilaksanakan sebab ada political will. Pimpinan pemuda, pimpinan yang ada pada hari ini. Kesungguhan dan juga keazaman untuk melakukan perubahan tu dah ada. Cuma kita political will ni kita kena sokong lah. Dan kita lihat apabila ada kekuatan politik ini, banyak perkara yang boleh dilakukan. Siapa boleh bayangkan perkara-perkara yang sebelum ni tak boleh nak menyatukan parti-parti politik di negara kita, tak boleh menyatukan PAS, UMNO, Bersatu, DAP, PKR, tapi boleh bersatu atas isu ni, undi anak muda. Jadi saya rasa banyak lagi, kalau hari ini pun kita boleh bersatu, dan banyak lagi kita boleh bersatu atas isu yang sama. Dan alhamdulillah baru ni kita melaksanakan CSA. Kan, apabila kerajaan dalam isu pandemik dia melaksanakan CSA, iaitu dipanggil satu perjanjian antara kesepahaman antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk bersama-sama kita nak meredakan seketika suhu politik negara yang panas. Tumpu untuk keluarkan negara daripada pandemik, memacu ekonomi dan politik kita stabil sekejap. Jadi kesimpulan saya pada malam ni, undi 18 ni satu benda yang perlu diperjuangkan dan kita semua kena ambil tanggungjawab untuk memastikan undi 18 ni berjaya dan anak muda yang akan memilih ini memilih calon-calon dan pemimpin yang hebat, mampu mengeluarkan negara dan meletakkan negara standing dengan negara hebat di dunia pada hari ini. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Izzat yang telah membuat sedikit kesimpulan kepada kita pada malam ini berkenaan dengan apa yang telah kita bual bicara dan kita wacanakan selama 1 jam kita bersiaran pada malam ini berkenaan dengan undi 18. Dan saya yakin dan percaya apa yang telah kita perkatakan dan kita kupaskan pada malam ini sangat memberikan manfaat dan info khusus kepada anak-anak muda di luar sana dan bagaimana melihat Dewan Pemuda PAS apabila Ustaz Izzat mewakili Dewan Pemuda PAS pada malam ini, bagaimana Dewan Pemuda memposisikan peranan orang-orang muda ataupun anak-anak muda ini untuk memastikan supaya proses untuk kita memastikan nasib dan juga masa depan golongan muda di negara kita ini terbela dengan sewajar dan sebaiknya. Maka kita semua di luar sana perlu mengambil peluang dan ruang yang telah disediakan ini dengan sebaik yang mungkin dan tanggungjawab kita semua untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat, khusus kepada anak-anak muda kita yang berusia 18 tahun tentang pentingnya peranan mereka untuk mengundi dalam pilihan raya ke-15 yang akan datang. Kerana kalaulah kita dapat menjadi pemilih ataupun pengundi yang telah didaftarkan secara automatik tapi kita tidak keluar mengundi, kita tidak bersama berpartisipasi dalam proses ini, maka tidak ada maknanya untuk kita mendapat satu peluang yang sangat baik ini. Jadi saya mengajak dan menjuru pada semua anak-anak muda di sana, bersamalah untuk kita memimpin pemimpin yang terbaik dan menunaikan hak dan tanggungjawab anda sebagai seorang pemilih. Terima kasih sekali lagi saya mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah pada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Dan saya yakin percaya Ustaz masih sudilah untuk bersama dengan kami pada masa yang akan datang insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan para penonton yang menonton pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan
kerana kesudian untuk meluangkan masa selama 1 jam kita bersiaran pada malam ini. Saya Muhammad Abdul Syafiq bin Muhammad Abduh, hos tetap Wacana Siasah yang telah dianjurkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri ini, memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang kita bersiaran pada malam ini, dan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan panel yang akan datang. Jadi pastikan kita bersama dalam Wacana Siasah Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah pada setiap hari Jumaat jam 9 malam, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.